Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang subjek Asas Sains Komputer tingkatan 2, struktur kod arahan. Subtopik yang akan kita pilih hari ini ialah 3.2.1 bahagian 3, iaitu struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Pada akhir video ini, pelajar dapat membina atau cara menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dalam menyelesaikan masalah. Okey, mula-mula kita ingat dulu definisi. Apa itu struktur kawalan pilihan bersarang? Struktur kawalan pilihan bersarang ni merupakan satu struktur kawalan pilihan yang berada dalam struktur kawalan yang lain. Jadi dia boleh dikatakan satu struktur kawalan yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Okay, ini merupakan carta alih bagi contoh untuk kita bandingkan nombor A dan nombor B. Okay, bentuk carta alih struktur kawalan pilihan bersarang ni biasanya kita akan nampak bahawa jika kita nak bandingkan A dengan B ni, adakah A kurang daripada B jika ya cetak B lebih besar daripada A. Jika tidak, kita akan tanya pula, adakah A lebih besar daripada B? Kalau ya, cetak A lebih besar daripada B, dan kalau tidak, cetak A dan B adalah sama. Maksudnya, kalau kita syarat ni dipenuhi, syarat A kurang daripada B tidak dipenuhi, baru dia masuk kepada syarat A lebih besar daripada B ni. Ni yang dikatakan bersarang. Syarat yang ni dulu dipenuhi. Syarat yang ni dipenuhi, barulah kita dapat masuk kepada struktur kawalan yang kedua. Baik, kita terus kepada coding kita. Contoh hari ini ialah Azmi diberi tugasan oleh gurunya untuk menulis satu atur cara yang meminta pengguna memasukkan satu nombor integer kecuali kosong. Atur cara akan mengenal pasti dan memaparkan integer tersebut positif, negatif atau integer positif. Jika integer positif pula, atur cara akan memaparkan integer tersebut adalah ganjil ataupun genap. Jadi, apa yang perlu kita buat bila kita dah baca soalan? Kita kena kenal pasti dulu struktur kawalan daripada situasi tersebut. Kalau kita baca, kita tengok dekat sini. Atur cara akan mengenal pasti dan memaparkan integer tersebut sama ada integer positif atau negatif. Kalau integer positif, barulah dia kenal pasti pula nombor ganjil ke ataupun nombor genap. Jadi kat sini, kalau positif, baru dia paparkan ganjil atau genap. So, kita kena kenal pastilah dua struktur kawalan tu dulu. Pertama, yang di luar. Struktur kawalan di luar ialah memaparkan integer positif atau negatif. Struktur kawalan yang terbenam dalam ni adalah jika integer positif. So, maksudnya integer positif kat sini. Baru kita paparkan integer itu nombor genap ataupun ganjil. Selepas tu kita kenal pasti pula IPO dia ataupun input process output. Input process output ni memang kita kena sentiasa kenal pasti dulu sebelum kita mulakan apa-apa coding. Okay. Input, kalau dalam situasi tadi, input kita ialah kita nak minta pengguna masukkan satu nombor integer. Dan proses yang akan kita buat dalam situasi tu ialah pertama kita mesti semak dulu nombor tu sama ada sifar bersamaan dengan sifar atau tidak. So kita akan gunakan perbandingan ni. Nombor sama dengan sifar. Kemudian kita akan semak nombor tu sama ada dia lebih besar daripada sifar atau tidak. Dan yang ketiga kita akan semak nombor tu kurang daripada sifar. Dan output bagi situasi kita ni biasanya adalah integer itu positif ataupun negatif. Jika integer itu positif, maka nombor ganjil atau genap. Itulah output yang kita akan paparkan dalam coding kita nanti. So, jadi apa yang kita nak gunakan dalam struktur kawalan pilihan bersarang ni? Kita akan gunakan nested if, else dalam atur cara ini. So, ni cara kita nak menulis struktur kawalan pilihan bersarang. If yang kat luar ni adalah struktur kawalan yang di luar, dan if else struktur kawalan yang terbenam dalam struktur kawalan di luar ini. Okey, kita lihat kepada atur cara yang berkaitan dengan situasi tadi.
Okey, kita pergi kepada Tony, yang mana saya milih Tony untuk menulis atur cara ini. Okey, yang pertama saya minta pengguna masukkan nombor. Okey, kita tulis nombor sama dengan integer input, masukkan satu nombor. Okey, kat sini maksudnya variable ataupun pun boleh ubah nombor ni saya minta pengguna yang masukkan. Jadi pengguna boleh masukkan apa-apa lah nombor yang dia nak. Jadi yang ini adalah input. Ni bahagian input. Kemudian ni merupakan bahagian output. Kita nak semak tadi. Kalau kita tengok pada kita punya proses yang kita nak buat tadi, kita nak semak sama ada nombor tu sama tak dengan sifar. Kita nak bandingkan dia. Okey, kalau nombor, maksudnya nombor ni apa yang pengguna masukkan tadi tu bersamaan dengan sifar, maka atur cara akan ditamatkan. Okey. Dan else, jika tidak, jika nombor tu tak sama dengan sifar, barulah atur cara akan mengkaji nombor tu sama ada nombor tu lebih besar daripada sifar untuk pastikan dia tu nombor positif ataupun dia kurang daripada sifar untuk nombor negatif. Okey, kemudian kita buat if nombor lebih besar daripada sifar. Ini adalah untuk menguji dan memaparkan nombor positif atau negatif. Print nombor and then pemboleh ubah tu adalah nombor positif. So dekat sini nanti akan keluarlah nombor yang pengguna masukkan. Okey, kemudian bila dia dah print nombor positif, kemudian barulah dia masuk sebab nombor tu positif. Jadi bila nombor positif dia nak paparkan pula nombor tu genap ke nombor ganjil. Jadi macam mana kita nak uji nombor genap atau nombor ganjil tu? So kita gunakan if nombor modulus 2 sama dengan kosong. Okey, nombor ganjil ni maksudnya tiada baki kan. Ni modulus 2 ni maksudnya satu proses pembahagian yang mana dia akan hanya paparkan baki tu sahaja. So kalau baki dia sama dengan kosong, maka nombor tersebut nombor genap. Kalau baki dia tak sama dengan kosong, maksudnya dia ada baki. Jadi maka nombor tersebut adalah nombor ganjil. Dan else, jika tidak, print nombor tersebut adalah nombor negatif. Okey, kita cuba runkan program ni. Okey, masukkan satu nombor. Katakan saya nak masukkan nombor 50. Dan saya tekan enter. So, sistem keluarkan nombor 50 adalah nombor positif dan nombor 50 adalah nombor genap. Okay, katalah saya nak run lagi, saya nak jadikan dia sebagai nombor negatif 35. Dan dia akan keluar nombor negatif 35 adalah nombor negatif. So, bila dia nombor negatif, dia dah tak masuk lah lagi gelung yang ni. Dia dah takkan masuk lagi kepada if else yang terbenam di dalam ni. Kerana nombor tersebut kurang daripada kosong. Jadi dia akan pergi dekat else ni. Dia tak pergi lagi kepada sini. Okey? Dapat ya? Okay, kita teruskan. Okay, ni tadi atur cara dia. Atur cara yang sama. Dan ni output dia lah. Okay. Saya lupa nak tunjuk. Kalau kita masukkan nombor kosong, apa jadi? Okay, kita tunjuk lagi sekali. Kalau saya masukkan nombor kosong. Kalau saya masukkan nombor kosong, maka paparlah atur cara tamat. So dekat sini bila saya masukkan nombor kosong, dia akan pergi ke bahagian sinilah. Nombor sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong, maka atur cara akan jadi tamat. Baik, kita cuba buat latihan ni. Anda diminta untuk membina satu atur cara bagi memaparkan kelayakan individu dipanggil temuduga bagi jawatan pembantu pengurus di syarikat AZ.
Syarat yang ditetapkan ialah calon mesti berumur 23 tahun ke atas dan mempunyai lesen memandu B2. So, jika dia berumur 23 tahun dan dia ada lesen memandu, maka dia layak untuk dipanggil temuduga. Kalau dia umur dia 23 tahun, tapi dia tak ada lesen memandu, maka dia tak layak jugalah untuk jawatan pembantu pengurus di syarikat AZ ni. So, bila baca situasi macam ni, baca soalan macam ni, kita kena kenal pasti dulu apa dua struktur kawalan yang kita nak tengok tu. Okay, struktur kawalan yang pertama iaitu yang di luar ialah pertama kita mesti semak umur calon. Calon mesti umur 23 tahun ke atas. Dan struktur kawalan yang terbenam pula ialah semak lesen memandu calon. Jika umur dia 23 tahun ke atas, barulah dia akan pergi kepada struktur kawalan yang terbenam ni. Okay, kemudian kita kenal pasti pula IPO dia. IPO daripada soalan tadi ialah kita nak pengguna masukkan umur dan juga nak masukkan lesen memandu. Ada atau tidak lesen memandu. Itu input yang perlu kita dapatkan. Okay, proses yang kita akan gunakan ialah pertama kita mesti semak umur tu adakah lebih atau sama dengan 23 tahun. Dan proses yang kedua ialah kita nak kena semak lesen lah. Dia ada atau tidak. Ya atau tidak. Okay, dan output pula adalah anda layak dipanggil temuduga dan ataupun maaf anda tidak layak. Okay. So kita tengok macam mana kita nak buat coding bagi soalan ini. Okey, yang ni pertamanya kita masukkan umur anda. Kita dapatkan umur dia dulu. Kemudian kita tanya, if umur lebih besar daripada 23, lepas tu kita buat pula pemboleh ubah lesen yang mana kita jadikan STR, iaitu string. Sebab kita nak guna perkataan ya atau tidak. Jadi, if lesen sama dengan ya, print anda layak dipanggil temuduga. Else, print, maaf, anda tidak layak. Okay, kalau else untuk yang ni, if umur dia kurang daripada 23, terus print saja, maaf, anda tidak layak. Okay, kita cuba run program ni. Kita masukkan umur. Katalah saya masukkan umur dia 25 tahun. Dan kita akan tanya pula, adakah anda telah memperolehi lesen B2? Sila jawab ya atau tidak. So, katalah pengguna tulis ya macam ni. Maaf, anda tidak layak. Kenapa dia jadi macam tu? Mesti ada ralat pada saya punya coding. Okay, kita cuba run sekali lagi. Masukkan umur anda 25. Jawab ya atau tidak. Saya tulis ya huruf kecil. Okey, anda layak dipanggil temuduga. Okey, dia tak kenal ni ya huruf besar ni. Cuba tengok kat sini. Kat sini saya kata ya huruf kecil. Kan? Tiba-tiba sini saya tulis ya huruf besar. Jadi tu yang dia tak detect tu. Bila dia tak detect, dia rasa benda tu berbeza. So dia paparkan tidak layak. Sepatutnya dia layak lah kan. Okey. Jadi saya harap ni semua dapat membantu anak-anak murid di luar memahami dengan lebih mendalam lagi tentang struktur kawalan pilihan bersarang dalam atur cara Python. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.